Jom masuk untuk kita review Ejen Ali musim 3 episod 5. Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni Abang Din nak buat spoiler review untuk Ejen Ali musim 3 episod 5 Misi Blackout. Yes, spoiler review, spoiler alert untuk episod 5 musim 3. Pastikan korang jangan tonton video ni kalau korang tak nak tahu spoiler. Dan kalau korang nak tengok juga review abang, pergi dekat atas ni, kat sini abang ada buat non-spoiler review video semalam. Sebelum Abang Din mula review apa-apa, Abang Din nak pesan dulu kepada semua untuk tekan butang subscribe. Okey, yang belum subscribe lah. Okey, yang dah subscribe tu tekan butang like. Okey, yang belum subscribe ni, tekan butang subscribe. Bantu Abang Din untuk dapatkan ke 10,000 subscribers sebelum tahun 2023. Abang Din tahu ramai yang sebenarnya yang tengok video abang ni tak subscribe pun. 60% daripada penonton-penonton channel abang masih belum subscribe lagi. Jadi kalau korang subscribe gini, sangat-sangat membantu. Ribuan terima kasih. Alright, jom kita mulakan dengan spoiler review Ejen Ali musim 3 episod 5 Misi Blackout. Alright, kita mulakan kita punya review dengan part ni. Part di mana kita dapat tahu bahawa Jet, Moon dan juga Bulat telah pun disingkirkan dari mata. Kata AJ Elliot, ini adalah untuk pengajaran sebab mereka buat apa yang mereka buat pada episod yang lepas. Okay, so 3 orang ni dah tak jadi ejen mengikut apa yang Jet cakap ni. Abang tak pasti sebenarnya apa diorang punya situasi. Tapi kalau dari apa yang kita tahu, yes, diorang dah kena buang dari mata. Abang nak percaya yang ejen-ejen ni akan buat return, mata akan ambil diorang balik ke apa ke. Abang nak percaya macam tu. Tapi kita tak tahu lagi. Okay, sebab caranya macam diorang ni dah keluar daripada mata. Dan ia agak menyedihkan lah. Kalau korang tengok video abang semalam yang muka abang macam abang buat macam tu lah. Waktu ni abang macam terkejut lah. Abang terkejut yang diorang dah kena keluar terus dari mata. Sedih lah, sedih. Abang just nak note dekat korang semua yang Bulat, walaupun dia terkeluar, reaksi dia ini sahaja. Okay, Jet nampak macam tak boleh percaya. Moon memang dekat atas rantai menangis. Dan Bulat hanya Okay, abang dah nak note benda tu. Sebab abang tak tahu kenapa, tapi abang just nak bincang lah pasal benda tu. Just me, okay, memang perangai abang. Apa yang berlaku dengan Rudy dan Ali? Tidak. Seminggu lepas Rudy dah macam baik dengan Ali, dah letak tangan di atas bahu Ali. Ali pun macam excited. This episode Rudy macam tak payah sibuk kan, pasal kau lah diorang ni terkeluar. So apa yang terjadi dengan Rudy dan Ali sangat menyedihkan. Ini pun salah satu benda yang buat abang macam short lived sangat sikit waktu tu. Tapi tak apa, kita tengok tengok dulu episod ni. Sebab abang tak rasa diorang akan musuh balik ni. Okay, diorang Ali, Rudy just marah lah. Rudy marah pada Ali sebab Ali basically tak sokong apa yang diorang buat. Kalau kat sini kita nampak Ali telah pun dipulaukan oleh kawan-kawan dia. Dia duduk kat kantin makan seorang-seorang dengan comot, kesian. Okay, tapi kita still nampak Iman lah macam rasa sedih sikit dengan keadaan Ali, macam kesian, okay, yang Ali dipulaukan. Dan seorang lagi adalah Kai. Okay, Kai dia macam serba salah yang Ali dipulaukan, tapi pada masa yang sama dia marah dengan Ali sebab Ali halang dia daripada apa semua. Okay, dia ada dia punya balance lah. Kai memang rasa macam sedikit tengah-tengah lah kan. Okay, dia marah dengan Ali, pada masa sama dia kesian juga kat Ali kot. Okay, so itu yang abang rasa tengah berlaku dengan Kai. So dekat sini diorang bincang lah kenapa diorang pulaukan Ali. Dan nampak tak muka Kai nampak sedih. Tak tahu korang nampak ke tak, skrin kecil je abang tunjuk. Tapi Kai muka sedih. Dan Iman pula memang bertanya, boleh ke kita buat macam ni, kesian kat Ali. Alright, so itulah basically diorang punya keadaan sekarang. Okay, ada yang memang marah dengan Ali, ada yang serba salah, dan ada yang memang kesian betul lah dekat Ali. Dia tak marah pun macam Iman lah. Iman tak marah pun. Dekat sini juga diorang ada bincang apa yang akan jadi dekat Jet, Moon dengan Bulat. Okay, katanya mungkin diorang akan di brainwash dan untuk akan lupakan tentang mata 100%, ataupun kalau Rosa cakap mungkin akan dihapuskan. Okay, abang tak rasa diorang akan dihapuskan. Kita tengoklah keadaan nanti. Mungkin juga Jet, Moon dan Bulat ni selamat oleh kerana bapak Jet. Mungkin kita akan diperkenalkan dengan karakter bapak Jet yang pernah disebut sikit dulu masa musim 2 kalau tak salah bang. But diorang bincang tapi kita tak tahu apa lah. Kalau diorang setakat kena brainwash, diorang lupakan tentang mata tu, okey lagi lah kot daripada dihapuskan. But abang still tak percaya yang diorang terkeluar terus. Abang tak rasa akan buang je 3 ejen ni suka-suka. Lebih-lebih lagi macam karakter Bulat yang kita langsung tak tahu apa-apa pasal dia. Macam rugi lah kalau buang-buang dia. Sebab abang nampak ada potensi dengan Bulat. Tapi tak tahulah kan, bukan abang yang penulis kan. Tapi still ada hope lah. I still have hope. Wow, please.
Wow, please. Alright, so tadi Ali kena pulau kan. So Kim nampak benda tu, Kim buat apa? Kim datang dekat Ali dan duduk sebelah Ali. Okay, kalau kita tengok reaksi daripada kawan-kawan Kim, kawan-kawan dia, diorang marah lah. Lepas tu kalau tengok dekat kawan-kawan Ali pula, Kai terkejut, Iman macam terkejut juga, dan lagi 3 orang, Rudy, Rosa dengan Mika marah. Okay, itu reaksi diorang. Abang tak tahu kenapa, abang rasa penting reaksi tu untuk episod ni. Dan kita tengoklah yang Ali happy lah bila dia ada someone yang makan dengan dia. Okay, sian dia seorang-seorang. Dan lepas tu kita juga nampak reaksi Alisha kepada situasi ni. Dan kita akan bincang lebih lah pasal benda tu nanti sekejap lagi. Apalah benda ni. Alright, seterusnya kita bincang sikit berkenaan dengan kembalinya Dr. Eren ataupun Nueve dalam musim ketiga ni. Okay, setelah 4 episod dia tak ada, episod kelima baru Nueve buat return, dan dia orang yang buat benda microbot ni punya cecair ni apalah. Tapi kita tak tahu sekarang dia ni masih Nueve ke ataupun dia sekarang dah Cinco ke apa ke. Mungkin dia dah take over Cinco sebab Cinco dah jadi Uno. Kita tak tahu lagi. Kita rasa nombor baru tu akan muncul, kalau ada lah nombor baru akan muncul episod 6 ke episod 7, kita akan tahu. Okay, sebab dalam bab ni juga Nueve panggil dia boss, panggil Cinco boss, panggil Jenny boss. Okay, baik boss dia cakap. So boss baby basically mungkin Cinco sekarang dah berubah nombor lah, dah jadi Uno. Mungkin macam tu, abang pun tak tahulah. Okay, abang harap kalau ada perubahan nombor kita akan beritahu pasal benda tu. Kalau tak ada langsung mungkin memang tak berubah lah. Cinco tetap Cinco, Tres tetap Tres, Sete sama, semua sama. Tapi harap-harap adalah perubahan nombor macam apa, best kot. Waktu ni abang tak tahu lah waktu ni penting ke tidak, tapi dalam waktu ni Ali berbual dengan Kim kan. Lepas tu Kim terus cakap dengan Ali macam, mesti bangga kan kalau tengok mama awak dulu juara arena. So Ali tengok muka Kim macam mana dia tahu? Ali macam tanya macam tu lah. Okay, lepas tu Ali macam Ali jawab dia bagus. So Ali mungkin tak nak fikir banyak kali kot pasal Kim. Okay, macam mana Kim tahu semua perkara. Abang rasa abang dapat vibe tu daripada sini. Abang tak tahulah korang punya vibe apa. Abang dapat macam Ali macam macam mana dia tahu. Tapi pada masa sama Ali pun macam betul. Okay, Ali macam segan-segan silu sikit dengan Kim ni. Macam itulah abang rasa. Dalam babak ni Iman sedang dibantu oleh Kim. Tapi kalau korang tengok Iman punya muka, korang tahu yang Iman serba salah. Okay, dia bukan benci Kim. Okay, tapi pada masa yang sama dia juga serba salah sebab Kim nak bantu dia. Dan dia tengok muka Alisha banyak kali sebab mungkin dia tak nak kecilkan hati Alisha ke apa. So I like that about Iman lah. Okay, karakter dia sangat-sangat empathetic. Dia fikir pasal semua orang lain. Abang suka pasal benda tu. Simple character moment yang buatkan kita appreciate lebih karakter tu. Okay, abang itu benda yang abang sukalah dalam penulisan apa-apa pun. So yeah, very good. Terang-terang Alisha memang jealous dengan Kim. Okay, so dia nampak yang Kim beramah mesra dengan Ali, dia nampak Kim beramah mesra dengan Iman, dia tak puas hati dan keluarlah babak aura hitam macam dalam Hunter-Hunter. It's funny dan reaksi Zaz is also very funny. Dan untuk pengetahuan korang, dalam episod ni Zaz low-key MVP untuk abang. Abang suka sangat dengan Zaz punya reaction dan Zaz punya apa yang Zaz buat dalam episod ni. I like him so much. Zaz is very cool. Abang memang suka karakter Zaz, but for season 3, untuk season 3 Zaz banyak tunjuk range of emotion yang sebelum ni Zaz jarang tunjuk dalam sebelum ni. So yeah, Zaz is cool. Nanti kejap kita bicara lagi, kita tengok lagi Zaz punya reaction dan sebagainya. Alright, so masa video teori abang cakap yang Comot ni dia seorang-seorang dekat kantin. Dia masa terperangkap dalam blackout tu, Comot ni seorang-seorang dekat kantin. And abang betul. Okay, Comot dekat kantin seorang-seorang, lebih seekor-seekor, tak tahu cakap, Comot sahaja di kantin. Dan ada babak lah dengan Comot dalam episod ni, korang kena tengok sendiri. Dan babak tu akhirnya akan bawa malang kepada Ali. Okay, abang tak nak bincang pasal babak tu sangat. Just Comot being Comot, kelakar. Masa tu music dia best. Abang suka music dalam babak ni. Babak Comot sangat comel. But apa yang Comot buat ni akan efek pada Ali. Dan kita akan cakap lah pasal benda ni bila si berwasanya. But there you go, babak Comot. Alright, so waktu ni kita first dapat tengok interaksi di antara grup bilik dom. Okay, kita ada Ali, Sam, Rudy dan juga Kai. Okay, waktu ni Sam tengah poyo-poyo lah. Dia cakap, tempat benda apa blackout tak pernah berlaku dekat tempat aku, macam tu lah lebih kurang. Okay, I don't know apa function dia nak cakap-cakap macam tu, dia nak kutuk-kutuk Cyberaya. But I guess there is a little bit of patriotism dalam dia. Maksudnya dia bandingkan, benda pertama sekali yang dia buat bila benda ni berlaku, dia bandingkan
di antara dibandingkan tempat dia, kita tahu tempat dia kat mana, dengan Cyberjaya. Dia macam terus buat benda tu, which is important pada pandangan abang. Sebab kalau kalau ada berlaku macam perang ke apa ke dan sebagainya, dan tempat ada kena mengena dengan Sam, kita masa tu mungkin kita akan nampak Sam terpaksa buat pilihan nak bantu Mata ataupun just nak support negara dia yang diambil alih oleh Mata or something like that. Okay, kalau ada lah, ni cuma teori kan. So abang sukalah yang kita nampak yang ada sedikit patriotism. I don't know if it's patriotism ataupun Sam just memang sentiasa cari cara untuk kutuk Cyberjaya anytime he can. So this is one of the scenes lah. Alright, so babak ni, benda yang abang tak sangka berlaku, sedikit character development untuk Mika. Seriously, abang tak nampak Mika salah seorang karakter yang akan dapat development, but here we are, Mika dapat sedikit development. Mika angkat berat gila kot. Tak salah abang, Mika angkat mungkin dalam 120 kilo, 140, 160 kilo. Dia angkat macam tu je tanpa gunakan mecha dia. Dia cakap dengan Rizka dan Sam dan juga Rosa, aku pakai mecha bukan sebab aku pakai mecha sebab aku kuat. Okay, dia dapat pakai pakaian mecha ni sebab dia kuat, bukan sebab dia bukan kuat sebab pakaian mecha. Itu yang dia cakap. So that is awesome lah. Kita dapat tahu yang sebenarnya Mika ni memang physically physically strong lah. Memang betul-betul kuat dari segi fizikal, dan kemudian tambah pula dengan mecha dia, so dia extra kuat lah. That is very very cool to know. Salah satu development yang baik. Okay, so waktu ni kita dengan Kim, Zaz, Iman dan juga Alisha dalam bilik tekno, dan waktu ni Kim baru lepas mainkan dorang lagu Kim lah. And then again, nak cerita pasal Zaz, reaksi dia macam tepuk tangan dengan muka dia macam tu. Abang tak tahu kenapa, abang suka dengan reaction Zaz untuk episod ni. Very like, dia kelakar and buatkan abang rasa macam nak lebih lagi dari Zaz. Okay, abang kadang-kadang berharap Zaz ni boleh bercakap. Tak tahu macam ni kalau dia boleh bercakap, tapi agaknya kalau dia bercakap mesti dia laju, macam cakap laju-laju macam ni kan. Mungkin macam tu. So kita tak tahu, tapi macam tengok dia punya reaksi macam it's pretty funny sebenarnya, kelakar untuk abang. So waktu ni sepohon kayu daunnya ribut. Lagu tu yang Zaz tengah dengar dalam headphone dia. Okay, Kim cakap, Ali cakap tadi dia nak datang sini. Muka Zaz, tak tahu korang nampak ke tak, but muka dia macam, I don't know, the reaction, simple small reaction, but Zaz is full of reactions. Something yang kita tak tengok daripada musim 2. Abang tak tahu kenapa, abang rasa macam kita tak dapat tengok pada musim 2, sebab kita dapat kat sini. Waktu ni Ali betul-betul jadi macam comot. Okay, abang rasa comot pernah buat benda ni banyak kali. Comot buat 1-2 kali lah. Comot macam bila something berlaku kan. So Ali betul-betul macam comot, memang kelakar lah, teringat pada comot. Ali buat macam ni sebab tengah ada perbahasan antara Kai dengan Sam. Okay, Sam cakap budak-budak Cyberjaya ni cetek akal. Dia cakap Kai, lepas tu Kai tak puas hati. Lepas tu dia kata, buat apa aku nak layan si loser ni. Lepas tu Kai jawab, kalau dia loser, tapi kenapa kau bawah daripada dia? Lepas tu kata, aku tak heran lah pasal pertandingan kekanak-kanakan ni. Yelah, kalau pertandingan kekanak-kanakan, kenapa tak menang? Diorang punya perbahasan tu akhirnya dihentikan oleh Rudy. Dan sebab Rudy memang tak puas hati dengan Sam, so dia pun serang Sam. Serang dari segi mulut lah, bukan tumbuk ke apa. So ini maksudnya abang bila dia diserang. Okay, diserang dia secara psikologi oleh Rudy. Okay, ni yang berdiri tu Rudy. Tim kosong. Very funny, but at the same time agak serious. Okay, sebab nampak reaksi Sam take that macam Sam rasa offensive lah, offended bila Rudy cakap masa tu dekat Sam. So diorang punya perbahasan dan kemudian serangan psikologi Rudy akhirnya dibawa ke Sam berada di atas lantai macam ni. Okay, Sam basically dia kena ajar, Rudy basically bagi dia pengajaran baik lah. Okay, dan akhirnya kita dapat tengok yang Sam breakdown. Sam macam, memang aku tak ada apa-apa. Sam nangis. Okay, bukan Ali dengan Kai je terkejut, even Rudy pun macam terkejut bila tiba-tiba Sam yang poyo-poyo ni menangis, guys, menangis. And then dia pun cerita apa yang berlaku dengan dia sekejap lagi. Waktu ni kita dapat sedikit macam backstory untuk Rizka pula. Okay, so Rizka memang gaduh dengan Mika tak puas hati pasal Chris. Lepas tu Rizka cakap pasal tu pun masih marah lagi pasal benda tu. Biasalah kan, tengah training kalau ada cedera. Kalau kat tempat aku dulu, siapa yang lemah
malu tutup muka. Okay, dia cakap macam tu lah. Korang ni semua memang takkan boleh berjaya lah bila dah jadi agent, because itulah apa yang Rizka cuba sampaikan. Okay, itu menunjukkan bahawa tempat latihan Rizka, okay, siapa yang kuat dia kuat, siapa yang kuat dia kuat lah. Siapa yang kuat dia hebat. Okay, dia akan dipandang tinggi lah. Siapa yang lemah, dia orang akan sentiasa dipandang rendah. Itu cara dia cara dia diajar di tempat dia. Okay, so itu yang kita dapat sikit belajar lah tentang Rizka. Kita tak tahu banyak, tapi kita tahu sikit pasal tu. Lepas tu dia cakap dengan Alex kan, betul tak Alex tu? Alex balas balik. Dia tanya, betul tak Alex? Lepas tu Alex balas balik dalam bahasa Indonesia. Which is one of the benda yang paling abang tak expect langsung. Alex macam basically menganjing Rizka. Dan Alex cakap berlatih dengan beruang lagi bagus. Alex cakap macam tu. So confirm yang Alex memang berlatih dengan beruang. Masa kita tengok beberapa minggu lepas, kita dapat tengok Alex dia berlatih dengan haiwan. Kita cuma tahu haiwan, dan ramai yang cakap, termasuk abang lah, dia berlatih dengan beruang lah sebab dia dekat mungkin dia daripada Rusia ke apa kan, berlatih dengan beruang. And then in this episode confirm yang Alex memang berlatih dengan beruang. Okay, so yeah, itu part yang abang rasa penting lah. Okay, Alex berlatih dengan beruang, dan Rizka punya sedikit backstory lah, Rizka punya keadaan, cara dia dilatih. Ini reaksi Rizka bila dia dengar Alex cakap macam tu. Dia tak tahan dengan korang. Okay, Rizka macam terkejut jugalah bila Alex sebenarnya tak ambil side dia. Sedih juga dengan Rizka ni. Tak tahu kenapa dia muka dia macam ni, saya sedih. Lepas tu kita dapat tahu kenapa Sam poyo sikit. Okay, rupa-rupanya dekat tempat Sam selalu kena bully. Dia rasa dia dihantar ke Mata Arena ni sebab orang-orang dekat tempat dia tak suka kat dia dan just nak ketepikan dia. So sebab tu diorang hantar dia ke sini. Dia memang paling lemah, dan sebab tu dia selalu dibuli di sana, dan dia rasa orang yang kuat selalu membuli. Jadi sebab itulah dia sibuk membuli ejen-ejen muda. Again, my theory is right. This is teori besar yang abang cakap betul. Abang cakap yang sebenarnya Sam ni dia just kaki buli, dia bukan jahat. Dan here we are 5-6 minggu selepas abang cakap tu, and I am completely right. 100% tepat dan betul dan padat. Okay guys, it's like jangan puji-puji banyak sangat, tapi keep on coming, okay? Puji sikit. Sebab Abang cakap Sam tak jahat, dia cuma kaki bully, and I'm right. Kita tak tahulah kan kalau Sam Sam adalah musuh sebenar dan ni semua hanyalah lakonan dia. Kita tak tahu lagi part tu, tapi part yang abang cakap Sam kaki bully, dia just nak bully budak-budak ni, dia bukan jahat, that's right. Okay, itu dah betul. So itulah cerita Sam. Agak sedih sebab abang rasa Sam ni dimasukkan Mata style sama macam Jet. Bapak dia terkenal, bapak dia masukkan dia dalam Mata, and then bila dia dekat Mata, dia selalu kena bully. So bila dia datang arena, dia fikir kalau dia bully orang akan respect dia. But at the end of the day, Mata Arena budak-budak ni berbeza sikit. Siapa yang bully itu tak baik, siapa yang dibully, siapa yang kena bully tak suka orang yang membulinya. So dorang just friends, dorang lebih kepada kawan, bukan bully membuli. So waktu ni Sam dah sedar lah pasal benda tu, which is nice lah. Dekat sini ejen-ejen muda baru tahu yang setiap ejen-ejen antarabangsa tu datang daripada tempat-tempat lain. Okay, kita dah tahu sebab kita tahu dia Mata Cawangan Barat, Cawangan Selatan, Cawangan Utara, Timur. Dia tahu semua, kita tahu, tapi diorang tak tahu. Diorang ingatkan 4 orang ni kawan baik daripada satu mata yang lain. No, dorang adalah kawan, dorang dari tempat-tempat berbeza yang mungkin dah kenal lah sebelum masuk Arena Mata. Mungkin macam tu. Waktu ni kita dapat dengar Ali cakap, bagi nasihat dekat Sam lah. Sebab kalau kita kadang-kadang kita lupa, tapi Ali adalah ejen baru tau. Okay, baru masuk, baru berkenalan dengan budak-budak lain ni kan, baru berkenalan dengan ejen muda lain. So Ali cakap lah, sebagai orang yang baru masuk juga, dia cakap lebih baik buat baik kan daripada poyo-poyo kan. Aku banyak belajar dengan diorang. Lepas tu Ali cakap, dia ambil ayat Rudy masa episod 2. Rudy cakap dengan episod 2 kan, kita dah dekat sini, kita buat je yang terbaik kan. Rudy cakap situ dengan Ali dekat masa episod 2. Ali ambil balik ayat tu dan Ali cakap dekat Sam. Lepas tu Ali tanya, betul tak Rudy? And then Rudy macam mengarut okay. Rudy punya reaksi sama, but yeah, it's ayat Rudy, dan Rudy, you know, basically Rudy lah yang cakap benda tu dekat Sam. And I really like that. Abang suka yang
kita akan tengok Sam yang berbeza mulai episod 6 nanti. Abang harap macam tu lah. Alisha tanya dekat Kim, apa agenda kau sebenarnya? Kenapa kau sibuk sangat dengan Ali? Okey, itu persoalan Alisha kepada Kim. Lepas tu Kim jawab dengan relaxnya. Nampak keadaan Kim sekarang? Dengan relaxnya dia cakap, Ali kan hero mata. Semua ejen-ejen antarabangsa tahu tentang kisah Ali. Masuk sebab Iris dan lepas tu jadi dapat mengalahkan musuh-musuh mata. Okey, siap dengan dia punya dia punya kita tu, dia siap pegang macam tu lagi. Lepas tu dia cakap, lagipun kesian tengok dia seorang-seorang. Okay, meaning dekat sini kita dapat sedikit backstory, sedikit cerita berkenaan dengan Kim. Buat masa ni abang rasa Alex je yang kita dapat memang sikit betul, sebab kita just tahu Alex berlatih dengan beruang. Itu je kita dapat untuk Alex. Untuk Kim, untuk yang lain abang dah cerita tadi kan, macam Rizka, dia tempat dia belajar dia susah, sebab itulah dia ganas tau. Dia bertindak macam mana cara dia bertindak, sebab tempat dia training semua orang macam tu. Okay, siapa yang lemah akan diketawakan, akan dipandang rendah. So sebab tu Rizka macam tu. Okay, Sam tadi dah cakap, dan ini pula untuk si Kim, dia macam pernah kehilangan kawan. Okay, sebab dia cakap dia tahu perasaan bila dia seorang-seorang tanpa kawan. Dia tahu perasaan tu. So mungkin dia pernah hilang kawan. Ada beberapa teori. Teori pertama, mungkin dia pernah buat sesuatu sampai kawan dia semua pulaukan dia juga. Ataupun teori kedua, abang rasa yang lebih dark, yang lebih macam masuk akal kot, adalah kawan dia yang meninggal. Okay, mungkin dia ada ejen yang datang daripada mata sama dengan dia, pergi buat misi and then kemudian meninggal ke apa. Mungkin macam tu. So Kim boleh relate dengan Ali lah. Bila Ali lonely, Kim boleh relate. Sebab itulah Kim pergi duduk dengan Ali dekat cafe tadi. Itu abang rasa itu puncanya Kim macam tu lah. Sebab dia pernah kehilangan kawan dan dia pernah rasa lonely tu. So dia tak nak Ali rasa lonely, so dia nak bantu Ali. Dia nak hilangkan rasa lonely Ali. Okay, rasa keseorangan tu. Mungkin macam tu. Which makes me feel a bit sus. Okay, sus. I'm still sus. Okay, jujurnya abang masih sus dengan semua karakter. Okay, karakter yang keluar 3 orang tu, Bulat, Moon dengan Jet, abang sus dengan diorang. Abang juga sus dengan semua ejen-ejen antarabangsa, masih sus lagi. Even abang dah tahu sedikit backstory diorang. Dan untuk dia, untuk Kim ni lebih sus lagi, sebab dia, kalau betul dia kehilangan seorang kawan, dia pernah kehilangan kawan dia sebab mata, maybe it's one of her ways to balas dendam dekat mata. So dia jadi jahat or something. I don't know bro. Buat masa ni abang nak percaya yang Kim baik, tak ada kena-mengena langsung dengan orang jahat. Abang just sus tak berkena tempat. But we'll see. Kita tunggu episod 6, episod 7 sampai episod 13. Kita tengok nanti macam mana. Sekali lagi, Zaz punya emotion terpampang di muka dia. Wow, saya cuma nak cakap, this is amazing. Zaz seorang karakter yang tak bercakap, tapi kita dapat rasa emosi dia melalui face, dia punya muka, dia punya pergerakan. I really appreciate that. Very nice. Okay, so video hari ni, selepas abang saya edit, 40 minit panjang dia. Dan abang tak nak bagi korang tonton video sampai 40 minit panjang dia. So abang ambil keputusan untuk bahagi 2. Abang akan bahagi 2 video abang. So korang tengok sampai, untuk hari ni korang tengok sampai ni je. Dan esok kita akan ada bahagian 2. Jangan risau, abang takkan upload pukul 8 malam macam hari ni. Abang akan upload awal sikit, mungkin petang lah, pukul 5 petang ke. Jadi korang boleh tengok bahagian 2 esok. Alright, so kita tamatkan kat sini buat masa ni. Terima kasih sangat kerana menonton selama 20 minit yang akan datang esok. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih kepada semua members. Kita jumpa di video sambungan esok, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.